Semualah kena beza. Kita kena belajar dan faham konsep. Macam tu konsep. Faham tak? Okey. Sekejap selingan. Cuba komen dekat FB je line okey ke tak, sebab ada team saya cakap line tak berapa cantik. Dekat TT line okey tak? Okey je. Soalan nak turunkan radang boleh kongsi apa? Teruskan tengok video kita ni, live kita ni sampai habis. Last saya tunjuk cerita apa. Macam mana nak turunkan keradangan. Tengok sampai habis, jangan tinggalkan kita punya live. Banyak nak belajar ni. Wah, banyak yang dapat bunga rose. Ya, thank you. Tu kita punya cara nak turunkan tenaga sekian. pun sama. Kita ajar di ujung. Saya kena fahamkan dulu apa isu dia ni. Sebab ramai orang tak faham. Sebab tengok nombor kolesterol jahat. Saya berapa, kolesterol baik. Saya berapa ni, apa nombor-nombor ni. Orang nak tengok what is the interpretation of numbers. Apa interpretasi nombor. Macam you tengok, macam kita dengar laporan daripada Parlimen mengatakan kadar inflasi kita 1.9. So what? Kan? Apa maksud dia? Interpretasi of 1.9 tu yang kita kena faham. Itulah orang berilmu, orang berakal. Nak tengok interpretasi, bukan tengok nombor, habis tu macam nak turunkan. Bukan macam tu. Faham tak? Dia memberi satu indikasi. Yang mana kita boleh buat sesuatu kat situ. Faham? Itu cara-cara orang yang intelijen berfikir. Kita manusia semua intelijen. Kan? Manusia memang Allah dikatakan berakal. Itu cara kita menggunakan akal kita. Jangan duk keep on tengok nombor, ni nak turunkan macam mana. Alamak, lemah ke aku lah kan. Tak boleh macam tu. Okey. Nampak tak? Ini yang sebenarnya. Kalau kita biarkan, ini yang akan berlaku. Kan? Dan LDL yang jahat juga dipanggil sebagai LDLC. Dia nak bezakan jahat dengan baik. Sebab ada yang baik. Tapi kalau betul ni sebenarnya A dengan B kan. Okey. Tapi sebab kalau nampak dia tulisan LDLC tu maksud dia yang jahat lah. Kalau tengok kan, LDL mengalami oxidation dan inflammation, baru dia menyebabkan masalah. So dua isu ni kena dipertimbangkan. Dan kedua-dua ni, oxidation dan inflammation berkaitan dengan pemakanan. Juga gaya hidup sihat. Orang yang stres tinggi, dia banyak radikal bebas dalam badan dia, oxidation dia akan meningkat. Orang yang stres tinggi juga mengalami keradangan yang tinggi. Orang yang isap rokok, orang yang isap vape juga mengalami keradangan yang tinggi sebab dia masukkan toksin dalam sistem dia. So banyak toksin masuk juga menyebabkan keradangan dan oxidation. Sebab tu kena faham isu ni. Sebab tu orang merokok berkaitan dengan sakit jantung. Bukan sebab kolesterol dalam rokok tu. Dah nampak kolesterol dalam rokok? Nampak tak? Yang kau percaya sangat kolesterol punya sakit jantung pasal apa? Habis tu kenapa orang isap rokok kena sakit jantung? Cuba fikir balik. Sebab tu kita kena akal, kena bersikap kritikal sikit. Kena kebat tu tinggi sikit. Kebat kan? Kemahiran berfikir aras tinggi. Macam tu mempersoalkan. Jangan duk terima. Doktor susah makan ubat, cuma kalau ubat. Lepas tu yang tanggung side effect kau. Masalah. Artinya kebat ni ada waktu zaman-zaman kita lah baru kita dapat gunakan critical thinking. So, oxidation and inflammation of LDLC particle itu isu yang kita kena jaga dalam mengurangkan risiko sakit jantung atau akan meningkatkan risiko sakit jantung. Bukan soal nombornya. Ini lagi lain. Secara khusus ni LDLC yang type B atas tu dulu. Type B, ApoB ni. ApoB tu atas tu. Kan? Apolipoprotein B type sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya dia panggil small and dense, kecil Saiz dia kecil dan dia menyebabkan plaque formation, atherosclerosis, thrombosis dan menyebabkan sakit jantung. Bukan tengok nombor total kolesterol. Jadi bujuk tanya, saya bahaya tak? Tak boleh. Belajar lah. Itu saja. Mana banyak dah dalam jurnal-jurnal apa semua. Tapi yelah saya tahu public bukan baca jurnal pun. Tak usah kata public, doktor tak baca jurnal. Aku tahu. Tak kerti pun nak baca. Doktor tak baca jurnal. Tak usah kata public lah. Sebab tu kena dengar pada orang yang baca. Kan? Kita ni jenis membaca. Nak tahu macam mana saya baca jurnal. Sebab tu aku tulis buku sampai 45 buah buku dah sekarang ni. Mak punya dah banyak buku. Sebab kita jenis membaca. Kena faham Okey, masuk kat pesanan penaja. Okay, jangan lupa dapatkan promosi November kita. Sempena promosi November sedang berlangsung sampai 10 November. Dapatkan kita punya cuka apple dan juga stevia. Salah satu cara untuk mengurangkan keradangan anda. Cara dia, bancuh dengan air seperti buat cordial. Jangan togok cuka tu. Dan dapatkan juga promosi kita kopi ashwagandha moringa yang selalu sold out sebenarnya. Ramai yang sedap suka dengan kopi ashwagandha. Betul. Percuma VCO
dan stevia. Nampak? Ni, nampak kita minum air apple. Ha. Air cuka apple, cuka kurma. Ini warna dia bila dah dibancuhkan jadi macam ni. Gitu. Sedap, nampak tak? Kan dia ada orang tanya. Lifestyle ni janganlah kira bila-bila, suka hati kau lah bila pun. Kan dia kadang-kadang orang ni terlampau regimented sangat kan. Regimented nak kena susun. Awak tu ni kena makan 1 minit. Kalau 2 minit tak boleh. Apa ni, tak payahlah. Minum bila masa. Cuka ni nak minum sebelum makan boleh, selepas makan boleh. Kan? Sebelum exercise boleh, selepas exercise boleh, pukul 10 boleh, pukul 11 boleh, pukul 12 boleh. Yang tak boleh tengah tidur je. Okey. Kan punya mudah. Apa benda tu kan? Next. Kan yang nampak komen sikit. Kena stres tu kadang tak sedar pun. Sebab tu stres ni kita susah nak kontrol. Sebab mana? Yelah, kehidupan kita macam stres aku. So pentingnya makan makanan yang sihat. Bila kita stres, makan makanan sihat, itu dia akan counter effect stres tu. Ni dah stres, isap rokok, makan pula roti canai, teh tarik, makan perut makin bonjit, dapat penyakit, salahkan keturunan. Masalah dia kan. Masalah tu lah masalah dia. You manage stres tu salah. Sebab salah tu management of stress is makanan sihat. Sebab tu kena belajar. Kena faham tak? Tanya dia bawang putih bagus tak? Bawang putih, bawang merah, semua tu adalah makanan asli sihat. Nak makan hari. Tapi takkan kau nak ambil bawang putih makan macam makan gula. Masalah. Kan? Masalah lah. Masak gula lah bawang putih banyak. Apa masalah dia? Tak payah tanya lah bagus tak bagus. Memang dah bagus. Kan? Memang malam ni banyak soalan pelik-pelik. Sebenarnya pembuka episod pertama cerita kesihatan ni tak apalah. Dia kadang-kadang kita jangan terlampau regimented. Maksudnya cuma nak disusun macam ni bagus. Seolah membayangkan macam makan bawang putih tu satu bentuk pil. Bawang putih orang buat masak lah. Makan je lah. Saya pun hari-hari makan sebab dalam masakan lah. Tak ada kerja aku nak ngunyah bawang putih. Bukan sedap pun. Kan? Apa benda lah kan. Halia bagus, kunyit bagus. Semua tu bagus. Sebab kita faham. Isu kita sekarang ni ialah tentang kolesterol. Tengok ni antara 3 fakta. Kat bawah ni adalah rujukan ni lah. Tapi fakta-fakta ada 3 fakta yang menarik. Yang mana dia kata berdasarkan kajian awal tentang kolesterol ni dipanggil Framingham Studies. Framingham Heart Studies menunjukkan sebenarnya orang yang mempunyai kolesterol yang rendah kena heart attack. Lebih 40%. So maksudnya menurunkan paras total kolesterol tu sebenarnya tidak membantu mengurangkan risiko sakit jantung. Ini fakta yang berdasarkan kajian yang ada. Yang lagi menariknya fakta yang kedua kat bawah ni. Dia kata majoriti orang yang kena serangan jantung ialah orang yang makan ubat kolesterol. Apa benda? Apa ni? Pening Reference ada kat bawah ni. Kita buat cakap kosong ni, aku cakap gelak sikit. Okey, saya tekap lah. Nampak tak? Jadi maksud dia, usaha kita selama ni menurunkan kolesterol dengan makan ubat, kononnya mengurangkan risiko sakit jantung. Tak kena. Berdasarkan kajian, berdasarkan kajian tidak mengurangkan risiko sakit jantung. Pek kojo gila lah kojo. Ibaratkan hamster naik roda tu sampai sudah dia pusing. Bak kata orang kampung saya lah. Kojo bangang. Tu dia. So fikir sini lah naik di bangang, naik di pandai. Kan kojo bangang ambil ubat, lepas tu kena heart attack. Duit habis beli ubat. Ni seperti kan. Okey. Kejap. Lepas tu lagi satu lah. Kajian juga menunjukkan orang yang punya kolesterol rendah, rendah mempunyai kadar 3 kali ganda risiko kena serangan stroke. Lagi teruk. Baru-baru ni saya tengok ada ustaz yang popular lah, ustaz Bollywood tu kan. Kena serangan stroke. Yalah, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Tapi saya percaya dia juga ada orang yang makan ubat kolesterol. Yes. Itulah masalah dia, sebab tu kita kena belajar. Kita jangan terantuk pun tengah dah. Banyak kita ni tak nak belajar. Tuk lah ikut benda sama. Kena ingat, benda ada banyak pengetahuan tu telah advance. Knowledge tu dah update banyak benda-benda yang baru. Kereta pun kan, banyaklah kereta sekarang tak payah isi minyak. Elektrik. Kereta elektrik ada. Kau tak tahu. Tu contohnya. Orang yang duk sibuk takut dengan kolesterol, macam dia tak tahu sekarang ada kereta elektrik. Punyalah ketinggalan zaman.
Kena belajar lah. Of course lah benda ni tak belajar kat sekolah. Kena belajar kat sini lah. Yes. Okey, Betul. faham nampak tak? Tu kena kan nampak tak? Lagi apa lagi fakta dia? Nampak tak? Maksud dia sebenarnya, ni dia kat bawah ni, menarik ni kita. Didapati orang yang stres akan menghasilkan lebih banyak kolesterol. Demand will increase cholesterol requirement include stress. Maknanya kalau orang stres, kau pergi turun dengan kolesterol, maka ubat kolesterol lagi teruk lah. Lagi teruk, risiko sakit jantung dia makin teruk. Sepatut dia biar kolesterol tu tinggi. Dia tak penting pun yang kena tengok. Try triglyceride dengan HDL saya sebut tadi untuk menentukan tahap keradangan. Baru kita boleh buat action. Nanti kita boleh buat tindakan sesuatu untuk membetulkan keradangan, bukan membetulkan nombor tu. Faham tak? Apa lagi yang meningkatkan kolesterol? Ialah keradangan dan juga elevated demand on insulin. Orang yang ada masalah rintangan insulin dan keradangan tinggi juga sebenarnya menyebabkan kolesterol tinggi. So solution dia ialah kita kawal keradangan dan kita membetulkan balik tahap insulin supaya rendah. Maka kolesterol juga akan jadi normal. So pedulikan. Faham tak? Pedulikan. Sebab tu jangan menilai risiko sakit jantung berdasarkan nombor total kolesterol. Dia tidak memberikan maklumat yang lengkap dan tepat. Itulah dia punya pengajaran malam ni. So tak ada istilah kolesterol jahat dan baik. Istilah dia lah sama ada bacaan kolesterol memberi indikasi tahap keradangan tinggi atau rendah. Dan ni disclaimer sikit. Dekat live kita ni tolong jangan buat provokasi. Kita tak sukalah. Untuk membanding-bandingkan dengan doktor lain. Sebab ini live tentang apa yang kita nak ajar. Bukan untuk bergaduh, nak provoke orang, tak nak. Entah, kita semua dalam tim yang sama mengajar masyarakat. Biarlah dia dengan cara dia, kita dengan cara kita lah. Kan? Itu je. Cuma bila orang sentuh kita, baru kita balas. Kita tak suka nak provoke orang. Bagi saya, yes. Ada pendapat dia yang betul. Ikutlah apa masalah dia kan. Tak ada masalah pada aku pun. Kan? Dia pun buat benda yang sama, mendidik masyarakat. Sama-sama. Tapi dia dengan gaya dia, aku dengan gaya aku kan. Itu dia. Antara mitos tentang kolesterol dia kata. Kolesterol is bad for you. Itu mitos. Betulkan balik. Tak? Kolesterol is good for you. Nampak tak? Itu nak betulkan. Tanpa kolesterol kita tak boleh sihat. Cuba tengok orang yang makan ubat kolesterol, orang yang sibuk turunkan kolesterol, sihat tau ke dia? Dalam tak lah. Banyak macam masalah. Itu kita faham. Sebab ada kajian yang menunjukkan lagi tinggi tahap kolesterol seseorang, lagi panjang umur dia. So kalau dia nak sihat sampai akhir hayat, biarkan je total kolesterol tu berapa. Cuma jaga triglyceride dan HDL tu sahaja. Nampak tak? Macam tu. So, sebab tu masuk pada mitos kedua. There are two types of cholesterol, good or bad. Ni salah. Sebenarnya there is one cholesterol tapi dia duduk dalam kereta yang berbeza. Yang mana bacaan tu menentukan tahap ataupun indikasi kepada tahap keradangan sahaja. Itu lebih penting. Nampak tak? Ini fakta lain tentang HDL. Nampak tak? Dia kata, HDL transport blood to the liver. Nampak tak? That's what this is called good cholesterol. Itu saja. Dia juga ialah sebenarnya bawa balik kolesterol dan recycle balik kolesterol tu. Kan? Itu cerita dia. Tak ada benda apa pun. Maksudnya kalau dia tinggi baguslah. Badan you tengah proses membuang kolesterol-kolesterol yang jahat, yang oxidize tadi. Mengeluarkan dia daripada sistem. So, dia akan cleankan kita punya saluran darah. Tapi kalau LDL tu tinggi pula, tak ada masalah juga kalau dia type A. Dia kalau type B yang jadi masalah. Okey. Itu secara umum je lah. So kalau LDL tu type B yang tinggi, tak ada masalah pun. Type A yang tinggi tak ada masalah pun. Yang tak elok ialah B. B tu bad. Senang. Kalau B tu tinggi, maksudnya keradangan kita tinggi. Okey. Itulah secara umum dia. Banyak kita ni salah faham. Sebab tu kena baca bukunya. Salah satu buku yang saya dah habis baca. Dah lama saya baca sebenarnya. Saya ingat lebih 10 tahun dululah buku dia.
The great cholesterol myth. Maksudnya kepercayaan kita tentang kolesterol selama ni sebenarnya banyak mitos karut. Benda yang sebenarnya tak betul, tak berdasarkan fakta sains. Buku ni ditulis oleh Dr. Johnny Bowden, seorang penyelidik lah dengan PhD, dan seorang Dr. Stephen Sinatra. Bukan Frank Sinatra menyanyi tu, bukan. Bukan adik-adik dia kot. Tapi Stephen Sinatra ni adalah pakar jantung. Dalam buku ni dia cerita pengalaman dia kan. Buat pembedahan jantung, dia nampak saluran darah jantung tu bengkak dan radang. Memang dia nampak dengan mata kepala dia. Nampak tak? Kita semua tak pernah nampak jantung sendiri. Aku pun tak pernah nampak. Saya bukan pakar jantung. Aku pun tak pernah tengok. Tak. Tapi doktor ni cerita dalam buku ni. Saya baca buku ni, saya tahulah. So dia juga bercakap konsep yang sebenarnya masalah jantung berkaitan dengan keradangan. Ini ditulis oleh pakar jantung. Bukan aku yang tulis, aku ni menyampaikan ilmu tu. Saya baca buku ni semua. Kalau ni nak tak percaya, baca lah. Jangan pula tanya, kenapa pakar jantung kita tak baca? Alah. Nasib diorang lah. Mana kita nak tahu? Macam mana nak tahu LDL type A atau type B? Buatlah ujian darah. Itu saja. Tapi bukan semua klinik tadi. Bukan semua tinggi. So lebih mudah lah kita tengok just bacaan triglyceride dengan HDL tadi. Memang dah siap dalam tu. Okay. Okay. Sekarang kita masuk pada tips kita. Macam mana nak mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular termasuk 3 sakit jantung, darah tinggi dan stroke. So nak kurangkan risiko ni, yang pertama sekali kita kena ambil secukupnya antioksidan dalam pemakanan. Sebenarnya antioksidan ni juga ada dalam tubuh kita secara natural. Saya menulis buku tentang antioksidan ni lebih kurang 15 tahun dulu, lebih 15 tahun dululah. Kan? So saya banyak baca, saya faham tentang konsep antioksidan ni sangat-sangat kan. Jadi sangat penting untuk kesihatan dan hampir semua makanan kita ada antioksidan, makanan asli. Tapi kalau makanan tu makanan proses, gula tinggi, tak ada antioksidan. Sebab tu kalau banyak sangat makan makanan proses, memang cari penyakit. Sebab tu bila saya belajar nutrition medicine, saya mula realise, saya pemakanan sihat ialah pemakanan yang asli yang Allah jadikan. Ya, betul. Sebab tu kita merujuk pada Quran. Seperti apa yang Quran ajar, itulah makanan yang paling sihat. Dan Al-Quran juga menyebut tentang pengambilan makanan buah-buahan dan sayuran yang tinggi dengan antioksidan. Nanti kan kita tengok satu persatu kan. Okey. Yes, buku tentang kardiovaskular ada Jadi tu dalam bentuk e-book. Kan? Baca buku e-book saya, boleh dapatkan link tu. Penyakit jantung, keradangan dan sebagainya ada. Kan? Okey. Yang kedua, ambil makanan anti keradangan. Apa benda Allah ni? Teruskan tengok live kita. Lepas ni saya tunjuk lah. Sabar. Dia ambil tip dulu kan, satu-satu dia tunjuk kan. Ambil makanan anti keradangan. Nampak tak? Tak payah tanyalah nombor-nombor HDL kau semua. Ini bukan tempat consultation. Datang jumpa saya kat klinik buat consultation. Ni tanya kat sini pula kan. Kau pergi tunjuk kau punya bacaan semua secara umum, besok ada scammer datang jual produk kat kau pada muka. Lepas tu jangan tunjuk bacaan-bacaan kita HDL ke apa. Itu benda tu sensitif. Data peribadi. Macam dia letak nombor telefon kau. Sekejap lah scammer ambil lah. Sebab tu jangan tunjuk semua-semua ni. Jangan komen, letak nombor-nombor bacaan-bacaan bacaan-bacaan ujian darah awak. Itu confidential, personality. Kenapa nak tunjuk sependang kau je? Berdiri depan kamera tu buka sepeluar. Macam tu lah you buat sekarang. So jangan letak benda-benda, maklumat-maklumat kesihatan peribadi dekat live. Bahaya, faham tak? Ada scammer-scammer ni nak jual produk, dia cari kau. Baik kau buka seluar terus, lagi bagus. Jangan tanya kat sini, tempat ni tak kena, faham tak? Kita bukan buat consultation ni, kau ingat aku apa tak? Profesional ke apa? Kita buat consultation dekat klinik lah. Maklumat peribadi ni jangan dedahkan kat umum. Kalau nombor telefon pun tak boleh dedah, yang kau pergi dedahkan kau punya bacaan kolesterol ni pasal apa? Faham tak? Weh. Siapa ni? Yang dia tahu cebok ni. Nama pun nama agak nge-scam apa ni fake account pada muka kau lah. Saat kau lah. Malah aku nak layan. Okey. Yang ketiga, kita kena kawal paras insulin. Yang saya tunjuk tadi kajian menunjukkan tahap insulin tu yang tinggi juga menentukan tahap keradangan. So kalau kita duk makan bedal, makan yang meningkatkan insulin, jahanam le badan. Okey, faham? So, kita ambil yang pertama punya tip dia. Apakah contoh? Nak tahu tak? Siapa nak tahu?
Komen satu. Faham tak? Ha. Apa nak tahu apakah makanan tinggi antioksidan? Apakah jenis antioksidan? Komen satu. Terima kasih. Nampak tak? Lanjut. Okey, nampak ni. Oh, ramai. Antioksidan ada banyak jenis. Dia ada enzymatic antioksidan, non-enzymatic antioksidan, nampak tak? Dia ada macam-macam jenis kalau tengok tu. Dia ada yang dalam badan kita sendiri. Ni saya tulis dalam buku saya dulu. Ada enzymatic, secondary enzyme. Lepas tu dia ada mineral macam zinc. Dia ada vitamin macam A, C, E. Vitamin K, carotenoid, beta carotene. Dia ada macam-macam lagi. Allium ni dalam bawang putih yang tadi siapa tadi pasal bawang putih. Dalam dia nama dia allicin tu semua ialah contoh jenis antioksidan. Ada glutathione. Ni orang suka sangat glutathione ni. Dia semua nak putih-putih ni glutathione. Kan? Apa tak? Coenzyme Q10 antara antioksidan yang kuat dan polyphenols yang ada dalam tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kalau tengok makanan-makanan yang kaya antioksidan ialah buah-buahan dan sayuran. Termasuk jugalah macam carrot, bawang putih, nampak tu, garlic, lemon. Tapi orang tak tahu, kita campur sikit dalam ni sebenarnya. Kita letak buah lohan. Lohan dengan goji berry. Yes, buah lohan dengan goji berry. Dua-dua tu ada antioksidan. Tomato, walnut, black grapes, brokoli, apple, turmeric, kunyit. Kan? Dalam dia kurkumin, onion, nampak tak? Green tea, nampak tak? Lepas tu pepper tu cili. Tak kira cili api ke, cili akar ke, cili besar ke, kan? Even tu cili benggala kan. Pun ada antioksidan. Nampak tak? Okey. Tak apalah. Baca je buku. Nak dapat slide yang cantik, datang seminar. Ini live pun tak ada kalau tak betul. Nama dia lah Jus DN72. Ini adalah produk yang saya formulakan. Yang mana saya combine bahan antioksidan dalam tu, iaitu astaxanthin. Astaxanthin ni mempunyai kekuatan 2.9 juta ORAC value dia. Dalam tu kita letak juga kurkumin dan piperin. Piperin tu ialah lada hitam. Kurkumin ialah kunyit. Kita letak juga roselle dan quercetin. Quercetin daripada berries dan juga daripada buah orange. Kan? Termasuk juga kita letak cuka apple dan stevia. So ini antara produk yang sangat tinggi antioksidan. Sebab tu kita cadangkan untuk pengamalan produk ni tinggi antioksidan. Kalau nak ambil kena ada ilmu. Jangan ambil sebab Dr. Norman suruh. Tak, you mesti tahu kenapa. Sebab tu saya cerita pada awal. Sebab apa? Mengurangkan risiko sakit jantung melibatkan pengambilan cukup antioksidan dalam pemakanan seharian kita. So ini adalah salah satu contoh mudah nak pakai. Ambil satu tudung tu, ngap minum sekali, settle. Kan mudah. Kadang-kadang orang suruh makan brokoli. Orang Malaysia ni, ini statistik dari Kementerian Kesihatan. 95% masyarakat Malaysia dewasa tak makan buah dengan sayur. Sebab tu IGN tu penuh. Sebab tu semua unit jantung tu. So gunalah produk tu. Minum sedal. Kan settle. Sekejap. Bagi yang tanya nak dapatkan dekat mana? Yang dekat TikTok boleh klik link bio. Yang dekat Facebook tu ada admin saya pinkan. Komen-komen tu boleh buka terus ataupun pembelian dekat website kita, takut kena scam kan, terus beli dekat website kita. Yes, kalau kita ambil serbuk kunyit, apa beza dia kalau dengan kurkumin? Kurkumin ekstrak. Kurkumin dia adalah bahan aktif dalam kunyit. Dia hanya 3% saja kandungan dia. So kalau you ambil serbuk kunyit 1 kilo sehari, boleh dapat kot. Tak apa pula nak makan serbuk kunyit sampai 1 kilo sehari. Kita setakat goreng-goreng ikan sikit tu, itu tak apa. Amalkan je lah, tak ada masalah. Tapi nak harap itu saja tak memadai. Tapi teruskanlah makan makanan yang masak dengan kunyit. Tapi nak harap itu sebagai sumber kurkumin memang susah. Sebab tu kena ambil produk. Nak cerita satu pengalaman sebelum lama lah, sebelum kerja dengan Dr. Norman. Saya bodoh kan, potong kunyit tu makan. Bodohnya lah. Dia tengok buah mahal doktor. Kau masuk hospital murah ke? Cik Aziz Jopri, kau cakap buah mahal. Kan? Nak beranak pun RM8,000. Kau cuba masuk hospital tengok murah tak murah? Masalah dia. Sebab tu kita ni kadang-kadang mahal sebab kita letak value yang salah. Betul. Kalau saya nak jual ke awak BMW M4 harga RM50,000,
Berebut orang beli. Sebab value dia bukan RM50,000, RM500,000. Macam tu lah. So janganlah letak kesihatan awak tu murah sangat, saudara Aziz Jopri. Kau dah Murah sebut now. nama. Kan murah now kesihatan kau. Ha? Pisang kita beli dari satu ikat tak sampai RM5. Itu mahal. Weh, RM5 di kesihatan kau. Masuklah hospital. Masuk. Itulah yang saya buat sebenarnya. Tak nak beli pil kurkumin, Dr. Norman. Kalau nak jimat, Konon beli jimat lah tu. kunyit. Ha. Timbang bau berapa? Lepas tu potong kecil-kecil. Alah, hai bodohnya. Dia kalau kita kedekut dengan kesihatan kita, bersedialah untuk membayar untuk penyakit. So soal value tu kita yang ni letak. Kalau you letak buah tu mahal, engkau bersedialah untuk sakit dan bayar bil hospital. Mudah je. Itu pilihan anda. Dalam hidup ni kita banyak pilihan. Faham tak? So kalau you yang letak pilihan, macam nak beli buah mahal, engkau bayarlah bil hospital. Itu saja kan. Itulah juga sikap 95% penduduk Malaysia berdasarkan statistik KKM. 95% tak nak makan buah dengan sayur. Apa dah. Kan orang jauh cakap mahal. Kau masuk hospital kau tengok buah ke mahal. Untuk orang berduit. Tapi dia tak ada duit ni, sekarang tak ada duit. Buah bersepah lah. Buah pisang berapa sen je. Allah. Halil letak kan. Okey. Nah, ni yang kedua. Anti keradangan. Orang tanya apa benda makanan anti keradangan. Ni lah orang punya lah banyak. List punya lah banyak. Dalam yang menarik dalam list kita tengok. Termasuk juga apa? Daging tu. Daging lembu. Tapi ni kita tak nak makan lah daging. Orang Islam tak boleh makan. Tapi kambing lembu yang halal kau makan lah. Tak ada masalah kan. Daging pun dikira sebagai makanan anti keradangan. Memanglah tak nampak saya tahu. Saya baca kan. Termasuk tu juga ialah minyak-minyak sihat. Minyak kelapa, santan, minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit. Termasuk minyak kelapa sawit subsidi tu. Yang RM2.5. So siapa kena mahal ni? Minyak kalau jadi B40, belilah minyak sawit subsidi tu. Murah je. Ni sikit orang cakap nak jaga kesihatan ni mahal. Kalau itu yang kau cakap, itu yang kau dapat. Beli benda lain boleh beli. Tak, rokok boleh beli. Kau main kan. Rokok tak mahal. RM20 tak apa. Rokok tak apa. Oh, bila beli apa? Buah. Oh, buah mahal. RM20 macam-macam benda boleh beli tu buah. Kan? Ini rokok tak kedekut. Okey, itu yang kena faham. Boleh lah buah-buahan, sayuran, nampak tak? Masuk dengan ni. Kita baru beli tadi kan? Minyak bijan. Nah, cuka apple. Cuka apple. Nah, minum. Kunyit halia. Kunyit halia mana ada mahal? Kan? Beli teh biasa pula. Tak kira teh apa-apa, Lipton ke Bo ke apa. Kau letak halia, dah dapat antioksidan. Teh ada antioksidan, halia ada antioksidan. Apa benda yang letak barang mahal ni? Pilihan di tangan anda. Ada je teh mahal. TWJ Memanglah. Masalahnya kita ni sebab priority kita sebenarnya. Sikap kita. Cara orang komen tu dah menunjukkan sikap dia. Hari ni baik kau tembak balik lah. Itu je. Yang kita kena elakkan ni. Sebelah sini. Ini adalah makanan-makanan yang menyebabkan keradangan. Dan kita tengok list-list makanan ni. Semua adalah makanan-makanan yang menyebabkan sakit jantung. Yang paling utama yang gula, makanan proses. Daging proses, hotdog, burger, nugget dan sebagainya. Itu semua lah benda-benda yang besar. Itu kita faham. Termasuk dekat lemak tak sihat iaitu trans fat. Trans fat ni adalah makanan proses, makanan segera. Kan? Ni semua nak difaham. Sebab tu kena belajar ni. Sugary beverage. Mana minuman-minuman bergula tinggi. Banyak sekarang. Dalam kotak, dalam botol, dalam tin dan sebagainya. Cuma gula-gula tinggi ni. Ini masalah ni. Nampak tak? Termasuk kat bawah ni tak? Minyak yang kaya dengan omega 6. Ni yang tak faham ni. Minyak kaya omega 6 tu minyak apa? Minyak jagung, minyak soya, minyak matahari. Tak sihat sebenarnya. Ini semua makanan yang menyebabkan keradangan. So elakkan yang di sini, lebihkan yang di sini. Tapi apa doktor? Yang lagi teruk dia mahal lagi. Itulah tu. Minyak matahari punya lah mahal. Mana ada minyak matahari RM2.5 sebungkus? Tak ada. Mahal. Tapi minyak kelapa sawit ada. Subsidi kerajaan bagi lagi. Kita ni tak reti bercakap recycle pula. Aduh, sebab tu saya tak berapa kali aku ulang benda tu kan. Masih ada orang cakap recycle. Tak ada. Minyak kelapa sawit yang bungkus tu subsidi. Bukan recycle. Yes. Okay. Soalannya susu. Susu asli yes. Susu asli yang full cream.
fresh dari haiwan yang sihat. Bagus. Tapi masalah dalam industri susu ni, kita pun banyak tengok susu yang tak asli dan banyak haiwan tu pun tak sihat. Disuntik macam-macam benda. Itu je isu dia. Jadi susah nak dapat. Tapi kalau ada, why not? Itu saja kan. Tapi basically, susu tu asalnya sihat sebab keluar daripada haiwan yang sihat. Kalau haiwan tak sihat, susu pun tak sihat. Susu kambing. Okey, susu kambing. Bolehlah tahan. Berbanding industri susu ni, industri susu yang besar ialah susu lembu. Dia banyak manipulation di dalam tu kan. Tapi susu kambing ni ada lebih sihat sebab manipulation ni kurang sikit. Okay. Dan harga dia sangat mahal. Itu masalah susu kambing yang biasa mahal lah. Yeah. Kalau yang murah tu campur. Kalau susu kambing tu lain macam, yang murah tu memang letak maltodextrin dalam tu. Itu kena faham. Yes. Kena faham. Okay. Sebab tu lagi satu. Kelebihan di N72 ni juga dia adalah benda yang bersifat anti keradangan. Sebab 7 bahan dalam tu semuanya bersifat anti keradangan. Nampak tak? Jadi kita panggil DN72. DN tu aku lah Dr. Norman. 7 tu ialah 7 bahan yang saya sebut tadi. Kan? Dan 2 sifat. Satu sifat antioksidan, yang kedua sifat anti keradangan. Itu kisah dia. Dan special promo. Apa cerita? Pesanan penaja. Pesanan penaja. Jangan lupa dapatkan promosi kita ni. Bagi yang takut sangat lah dengan keradangan tu, amalkan jus JN72. Bagi pengetahuan orang yang belum tahu, jus JN72 ni adalah best seller. So sempena promosi 1 hingga 10 November kita ni, kita ada buat pembelian 3 kotak jus JN72, dapat free stevia dan dapat atau dan pula sorry. Atau VCO secara percuma. Mana nak dapat? Harga sebotol VCO tu harga RM42. Dan stevia tu harga dia 35 plus. So siapa yang beli sepanjang promotion ni, kita akan bagi secara percuma.